ataupun kita panggil penenang untuk tenang. So nanti awak akan belajar secara terperinci macam mana cara menggunakan benang tu. Kemudian gambar yang kedua, yang sebelah kiri sekali adalah kompas Juroko. Kompasnya prinsip asas penggunaan sama, cuma beza dia mempunyai teleskop ataupun teropong. Dia tak guna benang untuk buat penenang. Dia mempunyai teleskop atau teropong. Kemudian yang ketiga, gambar yang tengah-tengah adalah liquid compass. Liquid compass ni, di dalam kompas tu mengandungi cecair. Dia tak kosong. So ketiga-tiga ni dia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. So nanti bila awak ada masa terluang, awak try Google, tengok perbezaan dia. Apakah ini masukkan prismatic compass, apakah masukkan surveyor compass, apakah ini masukkan liquid compass. Okey. Berdasarkan gambar ni ada apa-apa soalan tak nak tanya pada saya? Sebelum kita teruskan. Ada tak? Tak ada ni. Di mana kita boleh dapatkan kompas ni? Kalau awak diminta untuk beli kompas, kat mana awak nak pergi beli kompas? Siapa tahu? Kat highway je. Kat mana? Highway? Hardware. Hardware, okey. Ya, kat hardware ada. So, yang paling mudah sekali ialah kalau awak nak cari kompas, awak boleh pergi ke kedai-kedai buku yang menjual peta. Peta pelancongan, peta jalan dan sebagainya. Kat kedai-kedai buku macam MPH, Popular Bookstore, kedai-kedai buku lah biasanya. Kalau kedai tu ada jual peta, dia akan ada jual kompas sekali. Biasanya dia susun sekali dalam rak kaca bersama-sama dengan kalkulator, bersama dengan stationery lain. Tapi sekarang dah senang dah. Sekarang ni awak type je kat Shopee, kat Lazada, awak boleh beli berbagai jenis kompas. Macam itulah. Okey, ada soalan? Tak ada? Encik, Siapa ada yang soalan? Ya, teruskan. kompas nombor 1 tu, itu guna untuk orienteering ke? Ya, lebih kurang sama. Pun boleh guna untuk orienteering. Tapi orienteering dia kompas dia ada lebih banyak function lagi. Orienteering dia tak guna untuk menenang. Orienteering biasa dia guna untuk atas peta saja. Tapi lebih kurang lah sama. Fungsi kegunaannya sama. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, kita teruskan. So daripada kompas yang digunakan, ni dulu-dulu kompas yang digunakan selain daripada untuk melihat arah, kompas juga digunakan sebagai satu alat rujukan untuk menghasilkan sebuah peta. So tanpa kompas, kita tak dapat nak menghasilkan peta yang tepat. Sebab kita tak tahu mana arah utara, selatan, timur, barat. Kalau pun kita tahu arah dia, tapi kita tak tahu arahnya diukur dalam bentuk macam mana. Arah utara tapi kanan sikit, kiri sikit, kanan banyak utara tapi kanan sikit daripada utara. So dia tak ada pengukuran. Jadi dengan menggunakan kompas, kita boleh mengukur sudut-sudut yang kita nak lakarkan dalam peta yang nak dihasilkan tu. Okey, habis bab kompas. Sekarang kita terus kepada cara bacaan kompas. Okey, satu, bearing. The direction between 2 points based on reference direction. Okey, bearing ni adalah satu nilai dalam unit darjah minit dan saat. Bearing adalah kata nama lain
kepada sudut. Bearing adalah sudut. Sudut adalah bearing. Tapi dalam ukur, nilai darjah minit dan saat itu disebut sebagai bearing. Dalam bahasa Melayu pun bearing juga. Bahasa Inggeris pun bearing juga. So bearing adalah arah, satu nilai arah untuk dua titik ataupun satu garisan. Setiap garisan dia ada bearingnya. Kalau awak tengok plan, semua garisan yang ada dalam sebuah plan tu ada nilai bearing. Kemudian reference direction of Earth north that used to determine the bearing of point observation. Ini adalah degree minit dan saat, darjah minit saat. Okey, dalam gambar rajah yang terdapat pada slide awak ni, bagi contoh, satu garisan menuju terus tegak ke atas, iaitu reference direction north. So north ni biasanya bearing dia ditetapkan 0 darjah 0 minit 0 saat. So bila kita pegang kompas, ada satu objek berada di sebelah kanan, contohnya titik B. So nilai sudut di antara garisan utara dengan titik B ni akan menghasilkan satu nilai bearing. So nilai sudut tu akan disebut bearing. Katakanlah titik B ni daripada arah utara, sudut dalam dia adalah contoh 30 darjah. So bearing daripada titik tengah A ke B adalah 30 darjah dari arah utara. So arah utara adalah rujukan dan B adalah objek. Yang tengah-tengah tu dia ada sudut dalam. So sudut dalam tu kita nilaikan dia, so dia akan menjadi bearing. Bearing A ke B. Dan begitu juga kalau ada satu titik di sebelah kiri utara, iaitu titik C. So nilai bearing akan diukur menggunakan sudut. Sudut dia akan bergerak mengikut arah jam. Kalau tengok garisan circle yang hijau tu, so garisan circle yang hijau tu akan berhenti di garisan C. So sudut dia akan kira sudut dalam. Nama dia sudut dalam, tapi kalau dia tengok dalam bentuk gambar rajah dia jadi sudut luar, sebab sudut dalam ni jadi besar, lebih besar daripada 180. Jadi sudut luar ni melepasi garisan 90 darjah, melepasi garisan 180 darjah dan melepasi garisan 270 darjah. Kemudian sampai ke garisan titik C. Bearing akan dibaca dengan nilai 90 campur 90 campur lagi 90 campur lagi nilai garisan antara 270 ke C. Terdapatlah bearing nilai AC. Okey. Nanti kita akan tengok contoh macam mana nak membaca bearing. Akak roti goreng pisang. Okey, sebelum kita tengok kepada cara membaca bearing, awak juga kena tahu tentang rujukan ataupun panggil meridian. So dalam kompas, ini secara teori ini secara teori dalam mengukur sudut ataupun mengukur arah utara. Arah utara yang kita guna merujuk kepada 3 jenis utara, iaitu true meridian, utara benar, dan magnetic meridian, utara magnet, dan juga magnetic declination. Magnetic declination ni persilangan magnetik. So nanti kita akan tengok dalam bentuk gambar rajah lah, lebih mudah awak faham. So untuk menentukan utara benar gambar rajah, saya nak tanya, awak boleh nampak ke saya punya cursor mouse yang bergerak ni? Boleh nampak ke? Boleh. Okey, saya akan tunjukkan sekarang ni ada 2 gambar rajah, kanan dan kiri. So, gambar rajah sebelah kiri adalah menunjukkan utara benar. Apa yang dimaksudkan utara benar ialah, contohnya titik ni adalah bumi. So tengok satu circle yang putus-putus ni,
Ianya satu garisan yang melintasi antara kutub utara dan juga kutub selatan. So garisan putus-putus ni adalah direction untuk utara benar, true meridian. Dan di sebelah kanan pula dia ada satu lagi garisan-garisan yang merujuk kepada utara magnet dan selatan magnet. So persilangan antara utara magnet dan selatan magnet ni akan menghasilkan utara magnetik, utara magnet. So utara magnet ni macam mana nak tahu kat mana arah utara magnet? Utara magnet ni arah dia adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Semua kompas ni akan menunjukkan ke arah utara magnet kerana kutub utara magnet dan kutub selatan magnet ni mempunyai satu tarikan, iaitu tarikan magnetik untuk menarik jarum-jarum kompas. So antara utara benar dan utara magnet ni, so di tengah-tengah persilangan antara utara benar dan utara magnet ni, iaitu alfa, inilah yang dipanggil meridian declination, persilangan meridian. So ini secara teori lah yang awak kena tahu. Ada beberapa jenis utara ataupun rujukan untuk sebelum awak tahu macam mana nak menggunakan kompas. Okey, kita teruskan sikit lagi. Bearing. Okey, bearing tadi kita dah tahu, bearing itu adalah satu nilai dalam bentuk darjah, minit dan saat. Dan bearing terbahagi kepada dua jenis. Satu dipanggil bearing sekuat, quadratic bearing, dan satu lagi dipanggil bearing bulatan penuh, quadratic bearing. Whole circle bearing. So quadratic bearing dan whole circle bearing masing-masing menunjukkan sudut, tetapi dia ada sedikit perbezaan. Saya akan tunjukkan macam mana perbezaan dia. Local attraction ni nanti kita akan masuk kemudian, local attraction. Okey, bearing sesuatu garisan adalah sudut antara satu arah rujukan, sama ada merujuk kepada arah utara ataupun arah selatan. Meridian bagi garisan tersebut terbahagi kepada bearing sekuan dan bearing bulatan penuh. Berdasarkan gambar rajah, ini adalah bearing sekuan. So bearing sekuan adalah berdasarkan kedudukan garisan dalam satu daripada empat sekuan, iaitu utara, timur, selatan dan barat yang dijadikan sebagai rujukan. So basically untuk awak memahami ni, pertama sekali awak kena ada asas matematik lah. Dulu saya percaya masa awak ambil SPM dulu awak ada belajar matematik, dan matematik ni ada topik sudut, kalau tak silap saya. So, dalam topik sudut tu basically awak kena tahu satu cross utara, selatan, timur, barat ni, sudut di setiap sukuan dia adalah 90 darjah. So awak kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan sudut 90 darjah. Sebab kalau awak gagal memahami apakah itu sudut 90 darjah, memang awak takkan boleh belajar kompas. So, saya harap semua orang akan boleh memahami dan mengimajinasikan apa yang dimaksudkan dengan sudut 90 darjah. Okay, dalam gambar rajah yang ada pada slide ni, dia menunjukkan utara, selatan, timur dan barat. So contoh titik B adalah utara 30 darjah, timur, dan titik D adalah selatan 65 darjah B. So bagaimana dia menghasilkan utara 30 darjah timur dan selatan 65 darjah B ni? So kalau tengok gambar rajah ni, utara, selatan, timur dan barat. So titik B ni dibuat satu garisan bermula daripada titik tengah sampai ke titik B. Jadi akan terhasillah satu sudut 30 darjah.
So, cara menulis bearing sekuan adalah dengan menulis utara, iaitu merujuk kepada garisan utara 30 darjah timur. Kalau awak salah tulis, awak tulis utara 30 darjah barat, dia tak duduk di sebelah kanan, dia akan duduk di sebelah kiri. Utara 30 darjah barat. So dalam gambar rajah ni, utara 30 darjah timur adalah titik B. Dan begitu juga dengan titik D, titik D ni. Kalau tengok gambar rajah ni, dengan merujuk daripada garis selatan, garis ke bawah, ke arah barat, 65 darjah. So satu garisan dilukis daripada titik tengah ke arah D. So sudut daripada selatan diambil dan berhenti di garisan D dapat 65 darjah. So bearing sekuan tu ditulis secara selatan 65 darjah B. Dia tak boleh tulis utara 65 darjah B. Kalau utara di sebelah atas, tapi di sebelah bawah akan mula daripada selatan. Dan begitulah juga dengan titik E dan C. Okey, saya nak tanya ramai ni. Quran Zulaika ada? Ada. Quran Zulaika. Tengok, nampak tak gambar rajah dalam slide? Nampak. Boleh nampak tak nombor dia? Nampak. Okey, cuba awak berikan nilai bearing untuk titik C. Macam mana nak tulis nilai bearing untuk titik C? Titik C tu 40 selatan 40 barat 40 Okey, teruskan. Selatan. Hilang dah. Mana kawan awak pergi? ada CC ada line CH okey. maaf Okey. line CH timur Okey, terima kasih. sama Terima kasih. Terus saya tanya satu lagi. Apa dia nak tanya ni? Dah awak ni berapa orang lelaki ni? Muhammad Zulaiman ada? Muhammad Zulaiman? Ada tak? Muhammad Zulaiman ada? Tak ada. Nur Fatihah binti Sabis ada? Ada Encik. Nur Fatihah, cuba awak bagi Ya. kat awak, nampak kan nilai nombor dalam gambar Nampak. rajah ni? Titik Nampak, E tu Encik. macam mana nak tulis? Titik E. Utara 40 barat. Okey, betul. Terima kasih kepada Nur Fatihah. So macam tu lah cara menulis dia. Tapi awak kena pastikan setiap kali awak menulis nombor-nombor bearing sekuan ni jangan tersilap lah. Sebab kita hanya boleh bermula dengan utara ataupun selatan sahaja. Awak tak boleh bermula dengan timur atau barat. Utara maknanya simbol di hadapan darjah dia mesti U ataupun S ataupun N ataupun S, north south. Kemudian simbol timur barat di belakang unit darjah dia mesti timur ataupun barat, west ataupun east, W ataupun E. So nanti awak buat Google lah, tengok macam mana quadratic bearing. Ini dia punya gambar rajah, bagaimana menulis ataupun nak mengira sudut. Okey, yang seterusnya adalah bearing bulatan penuh.
Tadi kita dah tengok bearing sukuan pada titik penuh. Sekarang kita tengok bearing bulatan penuh. So bearing bulatan penuh dia lebih mudah daripada bearing sukuan sebab dia tak perlu kira apa-apa. Awak hanya tengok pada nilai bacaan sudut sahaja. So bermula dengan garisan utara selatan timur barat. Kita start daripada garisan utara. Garisan utara ni dinilaikan sebagai 0 darjah, 0 minit dan 0 saat. Tapi dalam gambar rajah ni dia darjah lagi. So 0 darjah utara. Untuk titik B, dia akan bergerak mengikut arah jam 30 darjah. So nilai bearing bulatan penuh ditulis sebagai 30 darjah sahaja. Dia tak ada utara, tak ada selatan. 30 darjah. Untuk seterusnya titik C, dia akan tengok pada sudut dalam antara garis utara 0 darjah sampailah ke garisan C. So dalam gambar rajah ni dia tulis 140 darjah. So nilai untuk bearing bulatan penuh titik C adalah 140 darjah sahaja. Dan begitu juga dengan titik D, merujuk kepada arah utara 0 darjah, sudut yang melalui garisan 90 darjah, melalui garisan 180 darjah dan berhenti di garisan D. So nilai sudut dia adalah 245 darjah. So bearing bulatan penuh ditulis sebagai 245 darjah. Dan akhir sekali garisan E, dia akan menurut nilai utara 0 darjah, melepasi garisan 90, melepasi garisan 180, melepasi garisan 270 dan terhenti di titik E, garisan E. So nilai dia 320 darjah. So bearing bulatan penuh ditulis sebagai 320 darjah. Okey. Senang ke susah bearing bulatan penuh? Okey. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan bearing bulatan penuh dan bearing sukuan? Awak boleh tanya saya. Masih keliru, masih tak faham? Ada soalan? Tak ada. Very good. So kita akan teruskan lagi seterusnya. Okey. Gambar rajah yang terdapat pada slide adalah gambar rajah asas untuk kita memahirkan diri dalam mengukur sudut. Untuk mahir, awak kena ingat inilah. So utara, selatan, timur, barat. Utara 0, timur 90, selatan 180, barat 270. Okey, siapa yang tak faham dengan gambar rajah? Jangan malu-malu. Boleh tanya terus kepada saya. Kalau awak malu nak tanya terus, awak boleh type dekat ruangan meeting chat. Okey. So, kalau tak ada ni, saya anggap semua orang faham lah ya. Okay, tanya ni nanti dalam kuis dalam ujian ni. Pastikan semua orang boleh memahami. Utara nilai dia 0 darjah, timur nilainya 90 darjah, barat nilai dia 270 dan selatan nilai dia 180. Ini mesti kena melekat dengan kepala supaya awak lebih mahir sebelum menggunakan kompas. Okey, ini sedikit latih tubi lah. Macam mana nak menulis. Nanti awak boleh rujuk lah kalau awak tak tahu macam mana nak tulis garis sekuan. Okey. Cuba awak sama-sama baca. Apakah nilai titik Y dalam bentuk bearing sekuan dan juga dalam bentuk bearing bulatan penuh? Siapa boleh jawab? Dalam bearing sekuan, berapa bacaan titik Y ni? Saya bagi peluang. Tengok siapa yang nak jawab.
Ada tak sesiapa yang nak menjawab? Cik, saya tak nak jawab. Ya. Saya dah tahu. Okey, saya teruskan. Kan Encik ada cakap tadi dia ikut nilai dalam dua apa tu kan? Ya, betul. Kalau bearing sukuan dia ikut nilai dalam. Ya, betul. Kalau bearing bulatan penuh dia pun dalam ke luar? Dia boleh jadi dalam, boleh jadi luar. Okey. Okey. Terima kasih. Nurul Fitri. Oh, Nurul Fitri. Ya. Boleh tak awak jawab dalam barajah yang ada pada slide ni, bearing sukuan ni berapa bacaan? Bearing sukuan set. Barat selatan. Okey. Teruskan. Tak nampak 70. Saya anggar je lah. Selatan 75 darjah timur. Okey. Terima kasih. Bearing bulatan penuh pula, siapa yang nak jawab? Boleh tak seseorang? Seratus 112 darjah. 112 darjah. Okey, ada jawapan lain? 105 darjah. 105 darjah. Okey, ada lagi jawapan lain? Bearing bulatan penuh ataupun bearing sukuan? Okey, teruskan. Berapa? Dr. Ain Zulaika. Ya, Cik. Apa jawapan awak? Mana Bearing yang sukuan penuh? atau dua-dua? Okey, Cik. Kalau bearing sukuan, Okey. selatan 75 darjah timur. Okey. Kalau penuh, Bulatan penuh. 105 darjah. Tapi saya tak pasti dia punya. Okey, tak apa. Terima kasih. Sama. Okey, tak apa. Dalam pelajaran tak penting betul atau salah. Yang penting awak mencuba. Okey. Jawapan kepada gambar rajah ini adalah cara nak baca dia. Ini adalah ruler untuk sudut ataupun kita panggil protector. Daripada nilai atas ni, bacaan yang atas daripada 0, 10, 90 dan 180. Mengikut arah jam. Yang bahagian dalam ni daripada 0 sampai 180 mengikut arah lawan jam. So, nilai untuk bearing sukuan adalah selatan 75 darjah timur. So, untuk bearing bulatan penuh utara 105. Macam mana dapat 105? Kalau tengok dua sengatan ni 100, yang bawah ni 110. So tengah-tengah ni dah tentulah 105. So untuk bearing bulatan penuh 105 darjah. So macam itulah. Okey, ada apa-apa soalan nak ditanyakan lagi kepada saya? Berkaitan dengan kompas, berkaitan dengan bearing, berkaitan dengan rujukan. Encik, Ya, teruskan. ada soalan lain lagi tak?
Soalan lain lagi. Soalan lain lagi Dalam nota ni tak ada. Tapi awak boleh cuba buat carian di Google. Ada banyak soalan-soalan berkaitan cara membaca bearing sukuan dan bearing bulatan penuh. Sebab awak untuk khusus ni awak kan tak ada final kan. So dalam nota saya tak ada letak exercise-nya. Tapi awak boleh cubalah. Dan satu lagi, apabila kita mau buat bacaan untuk bearing sukuan atau bearing bulatan penuh, awak juga perlu faham dan juga awak juga boleh membuat conversion ataupun menukarkan daripada satu nilai bearing sukuan, awak boleh tukar kepada nilai bearing bulatan penuh. Dan begitulah juga sebaliknya. Nilai daripada bearing bulatan penuh boleh tukar kepada bearing sukuan. Untuk lebih mencabar lagi, contoh-contoh yang ada dalam slide ni cuma dalam minit darjah sahaja. Awak boleh cuba dengan nilai darjah, minit dan saat. Contohnya saya bagi contoh macam nombor 1, utara 35 darjah, timur. Awak cuba tukarkan kepada bearing bulatan penuh, nilai utara 35 darjah, 30 minit, 30 saat, timur. Cuba convertkan. So di situlah awak akan jumpa betapa mencabarnya nak mengira bearing. Sebab contoh-contoh yang bagi dalam slide ni semua yang senang, semua yang basic-basic untuk awak faham. Tapi kalau awak boleh buat carian, awak try Google soalan-soalan ukur kompas dalam ukur kejuruteraan, dia akan bagi soalan-soalan yang boleh mencabar minda awak. Dan juga kalau awak tak faham, boleh datang tanya saya. Boleh? Ini penting ni kompas ni untuk awak memahami sudut dan mengira sudut, terutama sekiranya awak tamat belajar nanti awak bekerja dalam bidang kerja yang memerlukan awak membuat pengukuran sudut. Tak kira lah pengukuran sudut di lapangan ataupun nak mengukur sudut di dalam plan. Nak ukur sudut, nak kira luas, nak kira isi padu. Dulu masa sekolah dulu kan awak ada belajar dalam topik sudut kan, ada macam mana nak kira luas menggunakan sudut, macam mana nak mengira jarak menggunakan sudut, cos, sin, tangent dan sebagainya. Itulah antara sebahagian daripada topik-topik pengiraan-pengiraan ataupun formula-formula yang digunakan dalam kompas ni. Okey, ada lagi soalan lain? Tanya, boleh tanya. Topik ni panjang lagi sebenarnya, kompas ni. Saya akan bagi nota ni kat awak. Awak bolehlah baca-baca. Jangan terlalu mengharap nota yang saya bentuk. Cara sendiri, buat kajian sendiri, cari buku-buku, cari nota-nota tambahan. E-book pun ada dalam internet. Buat carian e-book untuk engineering survey ataupun kompas, awak akan jumpa banyaklah maklumat-maklumat yang awak boleh guna untuk awak menguasai. Okey, ada soalan, Encik nanti lab kena bawa set geometrik ke? Okey, tak perlu. Sebab lab awak nanti awak akan lebih kepada membuat kerja-kerja pengukuran sudut di padang, di lapangan, bukan di kertas. So tak perlu bawa set geometrik. Terima kasih kepada Nuraisa. Cik. Ya. Cik,
Yang tanya. Ya, Yang tanya, teruskan. yang tanya. Kita orang kena pakai kasut bengkel ke Encik? Ke pakai Ah. kasut suka biasa je? Tu kasut sport biasa tu boleh. Okey, semasa di Tok Amali di Makmal, kita akan buat kerja di lapangan, sama ada di padang atau di mana-mana kawasan lapang, di luar classroom lah. Jadi untuk kasut, penggunaan kasut adalah wajib, tapi siapa yang ada safety shoes boleh gunakan, digalakkan, dan siapa yang tak ada dan tak kemampuan untuk mengadakan safety shoes, cukup sekadar kasut sukan ataupun kasut sport yang menutup keseluruhan kaki. Macam tu lah, kita tak wajibkanlah safety shoes tu, tapi kalau ada bagus, silalah bawa semasa buat kerja-kerja di lapangan, sebab kita tak tahu apa yang berada di luar sana, kena terpijak duri ke apa kan, kita tak tahu. Okey, adakah saya menjawab soalan? Ya, Cik. Terima kasih. Lagi? Siapa lagi nak tanya tadi? Ada lagi? Pakaian kami berbaju bengkel ke? Ya, jaket bengkel tu wajib. Itu semua orang kena pakai semasa menjalankan kerja luar. Masa menjalankan kerja luar, kena pakai baju bengkel. Kalau tak ada, kena carilah, pinjam pun boleh. Seluar yang bersesuaian lah. Seluar yang jeans tak dibenarkan, faham saya dengan peraturan seluar jeans tak dibenarkan. Awak boleh pakai seluar kakis ataupun seluar slack ataupun seluar tactical pants tu, seluar yang pakai tepi tu boleh. Jeans tidak benarkan, terutama jeans-jeans yang mahal dan ketat, tak boleh, bahaya. Kita tengah buat kerja kan, tersangkut pokok ke, tersangkut duri ke, koyak dan sebagainya, masalah. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, okey, untuk esok sepatutnya amali kita 3 jam. Tapi esok saya kursus, jadi kita akan tangguhkan kita punya amali pada minggu yang lain. Okey, jelas? Semua orang boleh dengar ke? Boleh. 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 Okey, ada soalan lagi? Cik, maaf bertanya, apa je yang kami kena bawa masa lab nanti? Okey, masa lab Encik nanti. nak tanya. Ya, teruskan. Nak tanya boleh teruskan. Dah hilanglah orang yang tanya tadi. Okey, saya jawab yang dulu lah. Apa je yang kami kena bawa masa lab nanti? Okey, sebenarnya awak yang perlu awak bawa masa lab adalah yang pertama sekali alatan belajar lah. Contohnya stationery, kena bawa pen lah, pen kertas dan sebagainya, kertas conteng, dan juga calculator. Calculator penting, semua orang kena ada. Masa lab kena bawa calculator. Calculator saintifik tu lah yang awak guna untuk lab-lab lain tu. Calculator kena bawa. Jadi selain daripada tu, mungkin kalau nak bawa pun air lah, air minuman. Takut cuaca panas nanti awak dehydration. Kita tak ada menyediakan air minum. Awak bawa lah sendiri air ataupun bawa botol. Nanti boleh pergi ambil air dekat pusat Islam. Macam tu lah. Kat kafe pun boleh ambil air. Itulah peralatan yang bawa, yang lain tak ada apa. Peralatan semua dibekalkan oleh makmal. Okey, tadi siapa yang nak tanya tadi? Adalah soalan.
Cik, masa puasa jalan juga ke? Apa side? Ya, masa puasa kita akan menjalankan kerja seperti biasa. So, kita buat kerja cepat lah. Dia kerja ukur ni, dia tak susah kalau awak cepat datang, cepat buat dan cepat siap. Betul, selesai lah. Okey, cik. Tapi yang selalu masalah ni, kadang-kadang pelajar ni dia lah bukan salah dia terlewat. Tapi masalah dia setiap minggu dia terlewat. Dia selalu datang lewat. Bila dia datang lewat, proses nak pinjam alat tu pun makan masa juga. Sebab bukannya awak datang tu awak je nak guna alat, kumpulan lain pun nak guna alat juga. Jadi masa tu drag. Ambil alat tak boleh serentak semua sekali. Dia kena pergi ikut giliran, group by group. So kalau satu group mengambil masa sampai 10 minit, 20 minit untuk ambil alat. So kalau ada 5 group, 50 minit, tak 1 jam untuk ambil alat saja. Jadi kena cepat lah. Dia Maluku ni kena cepat. Datang awal, ambil alat awal, bergerak ke padang awal, buat cerapan cepat, cepat siap, cepat selesai dan saya boleh lepaskan awal-awal. Itulah. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, rasanya untuk hari ini itu saja yang saya dapat share dengan awak. Kerana setia sehingga ke akhir rancangan. Dan saya harap dapat berjumpa dengan awak lagi pada minggu depan. Kita akan teruskan. Dan untuk itu tak ada esok sebab saya kena kursus. Jadi esok tak ada kelas dan jumpa awak lagi lah pada minggu yang lain. Okey, kalau ada apa-apa awak boleh tanya saya dengan grup WhatsApp ataupun personal WhatsApp saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Salam. Terima kasih, Cik. Terima kasih, cik. Alah. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih, cik. Terima kasih, Cik. Cik. Cik.